Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam hormat pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu tuan yang baik budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam pentas forum kita pada hari ini. Bersama saya Muhammad Zahri Zaham bin Zainuddin selaku moderator anda. Sebelum kita ketahui lebih lanjut tentang persoalan ini, molek kiranya saya memperkenalkan panel-panel kita terlebih dahulu. Panel yang pertama yang cantik lagi bergaya, Tuan Pengetua SMK Datuk Menteri Puan Nurfarha Aina binti Muhammad Azian. Selamat datang Puan. Terima kasih. Dan panel kedua kita, orangnya tampan dan tetap bergaya, Pengetua Besar dari SMK Datuk Menteri Tuan Muhammad Izzuddin bin Muhammad Nasri. Terima kasih. Panel ketiga kita, orangnya kecil tapi tegas, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Puan Nur Fatihah binti Abdullah. Selamat datang Puan. Selamat datang. Dan sudah tentu ramai tertanya-tanya, panel terakhir kita, orangnya ayu persis anak dara, Guru Kaunseling SMK Datuk Menteri Puan Wan Azrin Izazi binti Wan Effendi. Selamat datang Puan. Selamat datang. Hadirin, tak kenal maka tak cinta. Lalu saya menjemput Puan Pengetua untuk kongsikan mengenai latar belakang Puan sendiri serta sedikit sejarah sekolah yang Puan berkhidmat sekarang. Silakan Puan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasihlah pada moderator kita lah yang sigap bergaya hari ini, Cik Zarif ya. Baik, saya perkenalkan dulu dah nama saya. Saya bernama Nurfarha Aina binti Muhammad Azian, merupakan pengetua barulah di Sekolah Menengah Pengsaan Datuk Menteri ini. Baru saja 2 minggu saya berpindah tugas di sini. Jadi saya sebenarnya bermula daripada guru biasa. Saya belajar di dulu saya ditugaskan mengajar di Selangor dan Keluang. Dua tempat tu sebagai guru biasa, dan kemudian dipindahkan di posting di SMK Sri Gading lah, dan memegang jawatan sebagai guru JPK Koko. Saya ditugaskan sebagai JPK Koko di sana. Selepas itu saya ditarik pula ke PPD untuk sebagai jawatan penolong peperiksaan, dan di sana saya berada di sana selama 12 tahun. Sebelum saya pergi ke, sebab aggregate saya dah sampai tahap maksimum, saya ditugaskan, saya diberi pilihan untuk pergi ke Institut Aminuddin Baki untuk menjalankan khusus kepengetuaan selama 6 bulan di sana, dan kemudian baru saya dipindahkan selepas saya dapatkan sijil kursus itu, saya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandang Jaya, dan di sana saya ditugaskan, saya terus diberi tugasan untuk mengubah sekolah tersebut kepada sekolah transformasi 2025. Jadi untuk menjadi sekolah yang kata berkualiti lah, daripada segi kokonya, daripada segi sasiahnya, daripada segi kurikulum dia sendiri. Baik, jadi itu sahajalah kot daripada saya punya pengalaman sepanjang saya berada di organisasi pendidikan ini. Okey. Baik, saya serahkan semula pada tuan moderator kita. Puan Pengetua, apakah kemahiran komunikasi yang Puan aplikasikan ataupun cara Puan sendiri dalam mengurus hal ehwal berkaitan kepimpinan yang Puan titik beratkan? Baik, untuk komunikasi pula, baik, sebagai seorang pemimpin lah, yang utama sekali saya kira kita perlu, jika anak buah membuat kesilapan dalam apa-apa arahan yang diberikan, kita kena memberi teguran. Teguran tu sangat penting untuk membina, untuk membangun balik untuk memperbetulkan balik kan. Jadi menegur ni ada cara. Menegur, kita kena menegur secara berhemah, bukan secara sembrono kata orang, bukan dengan cara memalukan, bukan. Jadi kita kena tegur secara berhemah agar guru tersebut bergerak kerja dengan lebih baik akan datang dan tak ada rasa tertekan. Okey, yang tu pertama. Dan yang keduanya, daripada dulu sampai sekarang saya suka amalkan perkataan mohon kerjasama. Saya suka amalkan perkataan tu daripada saya memberi arahan. Sila patuh arahan saya tak. Saya gunakan mohon kerjasama untuk timbulkan rasa-rasa semangat guru-guru untuk rasa bertanggungjawab, rasa amanah sebagai seorang pendidik untuk jalankan tanggungjawab. Mohon kerjasama tu saya pentingkan daripada dulu sampai sekarang.
Jadi yang ketiganya, bila kita ni pemimpin ada hala tuju, kita kena terangkan pada subordinate kita, pada orang-orang bawahan kita, tapi dengan cara yang terperinci. Jadi orang tahu cara nak gerak, cara strateginya, orang tahu nak bergerak macam mana. Jadi tak salah lah kalau kita apa orang kata, macam kita dah beri arahan, orang tak ikut, kita boleh tegur, macam tu. Jadi kalau kita bagi arahan pun tak jelas, orang nak gerak tak tahu, tak boleh salahkan orang lah, kena salahkan diri kita juga. Salahkan pada pemimpin, sebab pemimpin tak bagi tahu hala tuju dengan jelas. Macam tu. Jadi saya kira yang keempat lah tadi kan, yang ketiga yang hala tuju, yang keempatnya seorang pemimpin dia kena sentiasa bersemangat. Kena tunjukkan rasa diri tu sentiasa bersemangat datang sekolah. Datang sekolah dengan baju bergosok, tajam, name tag ada, jalan tegak. Jadi itu memberi semangat pada pelajar-pelajar pun rasa semangat tengok cikgu dia macam tu. Betul. Dan yang saya kira yang bukan terakhir lah, tapi untuk soalan ni saya kira yang terakhir, saya rasa penting aspek untuk kita sentuh hati guru ataupun sentuh hati pelajar. Dua-dua termasuklah. Kita kena beri penghargaan pada mereka. Kalau mereka buat baik, kita beri penghargaan. Kita beri satu saya berikan ucapan tahniah dalam grup WhatsApp, ataupun saya berikan satu penghargaan, satu sijil, satu pengiktirafan guru terbaik. Jadi itu sebenarnya banyak aspek yang kita boleh timbulkan rasa seronok mereka ni bekerja. Seronok pelajar datang sekolah, guru bantu, guru bagi sentiasa bagi galakan. Pelajar-pelajar seronok datang sekolah kan. Jadi antara banyak-banyak cara kepimpinan yang kita kena jaga adalah jagalah orang bawahan kita supaya mereka boleh bergerak bekerjasama dalam bergerak kerja, tapi dalam masa yang sama mereka tidak tertekan. Mereka rasa seronok bergerak kerja. Jadi saya kira itulah kenapa komunikasi ni penting. Ya, kepimpinan kena jaga kebajikan dan komunikasi. Dua benda ni kita kena jaga. Jadi saya serahkan semulalah kepada moderator kita. Jadi baik, silakan. Terima kasih Puan Pengetua atas perkongsian yang begitu menarik sebentar tadi. Hadirin, kita beralih kepada panel kedua kita, Tuan Izzuddin. Mengikut pandangan Tuan sendiri, seberapa pentingkah kemahiran komunikasi dalam institusi pendidikan? Silakan Tuan. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Puan Farha. Menurut pengalaman saya sendiri sebagai seorang pesara pengetua sekolah. Berbalik kepada soalan yang ditanya oleh moderator, komunikasi sangatlah memainkan peranan yang penting. Hal demikian kerana setiap ucapan dan maklumat yang disampaikan akan diingat terutama apabila ucapan yang disampaikan bersifat negatif. Oleh itu, guru mestilah tidak memandang remeh dan menjaga bahasa yang digunakan terhadap pelajar-pelajar. Apabila mengajar dan memberi nasihat, bahasa yang digunakan oleh guru jangan diiringi dengan emosi. Kena jelas. Apabila bertugas sebagai seorang pendidik, kita hendaklah menerapkan nilai-nilai kasih sayang kepada pelajar supaya dapat membentuk moral pelajar yang utuh. Justru itu, gunalah bahasa yang mampu mendorong emosi dan minda yang baik, memberi motivasi dan kata-kata semangat seperti awak bagus. Ini akan menjadikan perangsang kepada mereka supaya akan terus berusaha mencapai kecemerlangan. Terima kasih Tuan. Hadirin, begitu jelas kita ketahui bahawa komunikasi sangat penting dalam institusi pendidikan. Puan Izazi, warga sekolah sentiasa didedahkan dengan situasi yang mencabar dalam menjalankan tugas. Situasi tersebut akan menyebabkan para guru tertekan dan boleh mengakibatkan berlaku konflik. Sebagai pemimpin, apakah langkah yang Puan amalkan untuk menjamin komunikasi yang positif sehingga dapat menyerap tekanan kerja dan menghalang berlakunya konflik yang akan menjejaskan prestasi guru? Silakan Puan. Terima kasih kepada moderator. Saya Wan Nur Azri Izazi. Salah satu petunjuk bahawa komunikasi dengan guru-guru atau pelajar yang berkesan ialah apabila kita dapat memberikan kerjasama daripada guru-guru atau pelajar untuk mencapai tugasan ataupun sesuatu matlamat yang tertentu. Komunikasi secara positif yang dilahirkan secara tidak langsung adalah bertitik tolak daripada
perkembangan arus kemodenan dalam komunikasi itu sendiri dan juga berupaya dalam mempengaruhi sistem nilai masyarakat secara amnya. Kita tak dapat dinafikan bahawa perkembangan komunikasi mutakhir ini banyak membantu masyarakat dan juga para pendidik dalam memahami penyampaian sesuatu matlamat itu dengan lebih tepat dan pantas. Dalam kajian yang dilakukan oleh Saleh dan Noah, mereka menyokong akan kepentingan kemahiran komunikasi di kalangan masyarakat dan menyatakan bahawa bagi memastikan sesebuah masyarakat itu terus maju ke hadapan, kemahiran berkomunikasi ini sangat penting. Hal ini kerana bagi menyampaikan sesuatu matlamat itu secara telus dan tepat, komunikasi yang betul adalah sangat-sangat diperlukan. Melihat kepada kepentingan komunikasi yang positif, masyarakat dan para pendidik seharusnya mempunyai sikap santun dan berbicara dengan baik dan jelas kepada para pelajar agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemahiran komunikasi yang sedia ada dalam diri mereka. Dan perlu dijelaskan bahawa kegagalan komunikasi yang positif akan menyukarkan penyaluran maklumat yang ingin disampaikan. Kesan daripada kegagalan ini akan menimbulkan pelbagai permasalahan apabila maklumat yang ingin disampaikan itu tidak menepati dengan apa yang harus difahami. Komunikasi tak seharusnya diambil ingat oleh guru-guru maupun pemimpin dalam sektor sekolah kerana kemahiran ini amat berguna untuk menyampaikan maklumat dan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PMP dalam sekolah. Selain itu, komunikasi dapat membantu daripada segi perpaduan dan mewujudkan hubungan yang harmoni. Masyarakat juga akan lebih menghormati antara satu sama lain apabila masing-masing bijak dalam mengaplikasikan kaedah perhubungan komunikasi yang sepatutnya. Perkembangan komunikasi boleh mengubah teknik berfikir seseorang, pemimpin serta masyarakat. Selain itu, komunikasi positif merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan berupaya membangunkan proses pertukaran informasi dan integratif dan konstruktif. Dalam mengamalkannya di sebuah sektor pendidikan, konsep komunikasi secara positif ini memerlukan semua ahli dalam organisasi menjadi individu yang boleh menjadi pendengar, saling menghormati dan membangunkan sehingga mencapai tujuan dan matlamat yang hendak dicapai. Yang disampaikan oleh Puan Izzati sebentar tadi, adakah perubahan seperti pertukaran guru, kenaikan pangkat, persaraan dan sebagainya akan menyebabkan corak komunikasi di sekolah tersebut juga turut terkesan? Apakah langkah yang boleh diambil daripada pihak Tuan untuk memastikan tiada kekeliruan dan persepsi yang tidak baik dalam kalangan warga sekolah? Untuk menghadapi perubahan ini dalam organisasi pendidikan memerlukan kepimpinan yang berkesan. Kepimpinan merupakan satu faktor yang dianggap penentu dalam kejayaan sebuah organisasi. Sebagai seorang pemimpin, ia merupakan seorang peneraju untuk menjamin keberkesanan seterusnya membawa kepada pencapaian objektif, visi dan misi sekolah sangatlah bergantung kepada kewibawaan pelaksanaannya. Pemimpin sebagai pembimbing yang membimbing orang sekelilingnya seperti guru dan kaki tangan sekolah yang lain. Sebagai contoh, sekarang ramai guru-guru muda yang diserap masuk ke sekolah dan kebanyakannya mereka masih tiada keyakinan untuk menjadi seorang guru. Jadi saya sebagai seorang pemimpin haruslah membimbing mereka supaya berasa selesa dan semangat dalam meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, sebagai pendorong, memberi penghargaan menjadi pembangkit semangat. Sebagai contoh, membuat majlis penyampaian CJ penghargaan sebagai tanda penghargaan. Bukan itu sahaja,
dalam setiap sekolah mesti ada guru-guru yang aktif dalam bidang kurikulum ataupun co-curriculum. Jadi kita sebagai pemimpin hendaklah mendorong guru-guru terbabit agar mereka lebih bersemangat. Puan Fatihah, kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan komuniti luar serta ibu bapa pelajar amat penting dan sangat membantu pihak sekolah untuk mencapai kecemerlangan khususnya dari aspek pencapaian para pelajar dan organisasi pengurusan guru. Bolehkah Puan terangkan secara terperinci bagaimana cara pihak sekolah berkomunikasi dengan komuniti setempat serta ibu bapa ataupun jaga pelajar-pelajar ini? Silakan Puan. Terima kasih kepada pihak moderator dan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang bersama-sama memberikan kesempatan kepada saya untuk menjayakan forum pada kali ini. Kembalinya saya kepada soalan yang ditujukan tadi, seperti yang kita sedia maklum, dalam organisasi sekolah dan institusi lain, keterlibatan komuniti setempat adalah wajar. Komuniti setempat yang saya maksudkan di sini adalah ibu bapa, orang-orang yang duduk berhampiran dengan sekolah ataupun orang-orang kampung dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengelola sekolah kena berfikir macam mana nak bagi mereka bersama-sama menyertai ataupun bekerjasama dengan pihak sekolah. Salah satu cara adalah melalui program PIBG. PIBG adalah short form daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Dari program ini, para guru dapat mengenali ibu bapa pelajar secara mendalam dan lebih dekat. Bukan itu sahaja, untuk pengetahuan semua, pada awal sesi persekolahan yang lalu, pihak sekolah bersama-sama mengalu-alukan kedatangan ibu bapa pelajar untuk menghantar anak mereka ke hadapan pintu pagar bersama-sama dengan para guru bagi melihat anak-anak mereka masuk ke kawasan sekolah. Untuk pengetahuan semua juga, salah satu cara yang efektif bagaimana ingin melibatkan para komuniti dalam sekolah adalah setiap sekolah juga mestilah mempunyai acara sukan tahunan. Jadi kita akan menjemput kehadiran komuniti iaitu kedua ibu bapa pelajar dan komuniti setempat untuk turut sama-sama menyertai ataupun menjadi penyokong ketika acara sukan berlangsung. Bukan apa, apabila anak-anak mereka menyaksikan di sekitar mereka terdapat ibu bapa mereka, mereka lebih bersemangat ya, pelajar lebih bersemangat dan merasa yakin diri untuk melakukan acara tersebut. Bukan itu saja, khidmat ibu bapa juga dalam komuniti sangat diperlukan oleh pihak sekolah dalam melakukan sesuatu acara ataupun sesuatu majlis di luar bilik darjah dan luar sekolah. Sebagai contoh, ketika program merentas desa, ibu bapa dan komuniti setempat boleh dilantik sebagai penjaga checkpoint kerana kebanyakan mereka tinggal di kawasan berhampiran dengan sekolah. Sewajarnya mereka lebih mengetahui seluk-beluk tempat itu untuk kelancaran merentas desa. Jadi di sini saya ingin highlightkan bahawa komuniti setempat seperti ibu bapa dan sebagainya amat penting dan amat berguna untuk bekerjasama dengan pihak sekolah bagi sesuatu perkara. Seterusnya saya kembali kepada moderator. Hadirin sekalian, demikian tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang komunikasi berkesan, kunci kejayaan organisasi pendidikan. Kita ketahui bahawa komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan jelas, sekiranya komunikasi itu berkesan, sudah tentu matlamat serta hala tuju dapat disampaikan dengan jelas. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih kerana anda sudi setia bersama kami sepanjang majlis ini berlangsung. Mohon maaf anda tersalah kata, terkasar bahasa. Moga kita berjumpa lagi di lain hari. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Dalam belakang itu apa? Untuk apa? Apa yang bantu tadi? Bagus. Bantu. Memberi bantuan.